يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sama-sama mempelajari kitab Jam'ul Fawaid. Masih lagi berkaitan tentang kelebihan Yaumul Ashura. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita mendirikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah, sama-sama berzikir dan mengaminkan doa. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan disebut pula bahawasanya seorang laki-laki yang fakir yang mempunyai ayal. Ini kisah seorang laki-laki, dia ni seorang yang fakir, dia kata. Dan ramai anak beranak dia ni ramai. Ayal tu ahli keluarga. Yang mempunyai ayal, mana ada keluarga lah, ada isteri, ada anak. Tu ayal. Berkata ia, mana dia? Dia berkata bagi qadi. Mana dia jumpa seorang hakim, itu seorang qadi. Berkata ia bagi qadi, maka dia bercakap dengan seorang hakim, seorang qadi, aku datang akan dikau minta syafaat dengan hormat hari ini. Dia kata hari ini ialah hari Yaumul Ashura, 10 Muharram. Minta syafaat, kelebihan hari ini, kalau boleh bantulah aku begitu. Hari ini ialah hari yang diberkati oleh Allah, suruh berpuasa, hari ini hari berkat, tolonglah aku begitu maksud dia. Bahawa engkau beri akan daku bagian-bagian. Dia kata minta tolong dia. Maka ditolakkan dia. Maka hakim ni atau qadi ni tak peduli dia. Dan tiada memberi akan dia, tak bagi apa-apa pun. Dah balik begitulah. Maka pecah hatinya, sedihlah dia. Maka datang ia orang yang fakir, yang mempunyai keluarga tadi, kepada seorang Nasrani. Dia jumpa seorang yang beragama Nasrani dan berkata dia pun beritahu kepada orang Nasrani tadi baginya dengan hak hari ini. Dia kata hari ini hari berkat. Semua agama kata berkat. Dalam agama Yahudi pun kata, iaitu Yaumul Ashura ini ialah hari berkat. Begitu juga dalam agama Nasrani, hari ini hari berkat. Dia kata ini hari berkat. Engkau beri akan daku. Engkau beri akan daku. Dia kata tolonglah aku. Berilah apa-apa yang kau nak berikan bantuan kepada aku. Maka berkata ia baginya. Jadi orang Nasrani ini pun tanya kepada dia, apa hajatmu, sebut olehmu akan hajatmu. Dia kata beritahu kat aku kau nak apa. Maka bahawasanya telah engkau bersumpah dengan yang terlebih besar, maka katanya iaitu 10 man roti. Dia minta 10 man. Al-man, cara bacanya difatahkan mim, dibaca
di baris atas dan nun bersabdu. Nun bersabdu. Ini adalah timbangan, iaitu lebih kurang telah saya bahaskan pada pengajian yang lepas, berbeza pandangan di kalangan ulama-ulama Syafi'i dengan ulama Syafi'i, Maliki, Hambali dengan ulama Hanafi. Di kalangan ulama Hanafi, satu man ialah 812.5 gram. Adapun mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali ialah 773.5 gram. Ataupun dalam kitab kita ni menyebut satu man itu ialah ibarat dua ritil, iaitu dua kati. Dua kati, iaitu dua kati. Ritil ni mengikut pandangan Iraq. Ritil, dua ritil dia kata. Lebih kurang dua kati Baghdad di zaman dahulu. Dua kati Baghdad. Dia tak sama timbangan sekarang. Bagilah aku, dia kata lebih kurang 10 man. Jamak man ialah amnan. Man, amnan je mana. Mana 10 amnan roti dan 10 man daging. Mana 10 man daging dan 2 dirham. Bila dia minta pada orang Nasrani ni, maka memberi Nasrani 10 qafiz. Qafiz ialah timbangan juga. Qafiz juga adalah merupakan timbangan. Qafiz ini di kalangan mazhab kita Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, dia berbeza-beza dari sudut berat qafiz ni. Qafiz juga adalah merupakan timbangan mengikut dalam kiraan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, qafiz. Di sisi Maliki, mazhab Maliki, al-qafiz ialah 97.92 kilogram. Manakala di kalangan mazhab kita Syafi'i 24.48 kilogram. Mana kita punya sikit. Di kalangan mazhab Maliki 97.92 kilogram. Mana dia bagikan qafiz, dia bagikan qafiz. Ini nama timbangan. Qafiz oleh Nasrani tersebut kepada orang yang miskin tadi, maka dia memberi 10 qafiz. Mana satu qafiz 9, mazhab kita Syafi'i 24.48 kali 10. Kalau mazhab Maliki 97.92. Begitu juga mud. Mud ni berbeza-beza di kalangan mazhab. Kalau mazhab Hanafi, satu mud ialah 812.5. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali 510. Oleh sebab itu di sudut mazhab Maliki, Hanafi, zakat ni mahal sikit. Dia lagi berat lah. Dia sebab 812.5. Kalau kira kan mud, kita nak bayar zakat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau pakai mazhab Syafi'i dia ringan, iaitu sedikit 510 gram. Kalau mazhab Hanafi 812.5. Oleh sebab itu kalau kita nak bahas bab zakat ni, tengok mazhab mana? Mazhab Maliki ke, mazhab Hambali ke, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi. Itu perbezaan dari sudut mazhab. Mana kalau ketentuan zakat, katakan di Melaka zakat RM7, itu di antara lebih sikit daripada mazhab kita Syafi'i, tidak menjadi masalah kerana dalam mazhab Hanafi lagi tinggi. Mazhab Hanafi lagi tinggi. Kalau kita RM7, barangkali mazhab Hanafi dah naik RM8. Oleh sebab itu kalau kiraan kalau RM14 barangkali jadi RM16. Kalau jadi RM16. Oleh sebab itu fatwa Mesir, Dr. Syekh Ali Jum'ah
Dia menambahkan sikit kerana di Mesir ini campur, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki dan ada mazhab Hanafi. Sebab itu dari sudut kiraan zakat di Mesir, terutama zakat fitrah, dia lebih. Sebab Dr. Ali Jum'ah huraikan, kalau orang nak makan, dia takkan nak makan roti je, mestilah dicampur dengan ada telur. Kalau orang Mesir ni ada telur rebus, kadang-kadang dia makan dengan ayam, dengan firah, kemudian campur pula ada keju kan. Kemudian adalah bawang, mana lengkap satu hidangan. Kadang-kadang ada makan pula buah limau ataupun sangkis, kadang-kadang ada buah apple. Itu makna satu hidangan bagi orang yang makan. Adat begitu. Sama ada dia miskin ke tak miskin ke, dia mesti ada roti, kemudian ada kacang pul, ataupun adalah telur rebus. Jumlahnya lebih kurang, kalau kita ni RM10 begitu sekali hidangan, satu hidangan. Jadi kalau kita bayar zakat ialah RM7, tak memada. Satu hari makan dekat bawah pada 7. Kalau kita pergi makan sekarang ni pun, waktu kita nanti nak sarapan, dah berapa ringgit? Kuih cakui satu set RM5 ya. Roti canai waktu roti canai pula satu set pula, ini ada apa, dan kari kambing dah RM10. Cakui RM5 dah RM15. Teh tarik lagi, belum roti canai lagi. Waktu pagi pun dah jadi buat berkata paling RM10. Tengah hari, malam bayar RM7, mana tak sampai hajat, tak sampai sebenarnya. Paling kurang RM14, paling baik ialah RM21. Paling kurang lah. Kita sendiri boleh menilai diri kita. Betul kita bayar RM7, betul kita bayar RM7. Kalau nak pakai mazhab lain, lagi tinggi. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i RM510. Kemudian ada tambah sikit yang lain. Maknanya bayaran zakat baru ni, kalau kita bayar RM7, hakikatnya belum sempurna gitu. Belum sempurna hakikatnya. Kita yang tahu kita makan apa. Bila kita makan lebih daripada tahap, mana kita bayar kurang daripada itu, kita masih lagi berhutang. Mana kita tak sempurna membayar zakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi huraian macam pelik, tapi itulah hakikat sebenar. Kita review balik pandangan-pandangan sebelum ini, yang kita pandangan RM6, RM6.50, RM6.70 semua ni sebenarnya kurang. Itu diambil daripada kaedah keseluruhan al-aksaru hukmul kulli. Orang Alu Gajah makan berapa, orang Melaka Tengah makan berapa, orang Jasin makan berapa. Sebenarnya memang lebih daripada RM7. Lebih daripada RM7. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu kiraan qafiz nama dia. Mengikut pandangan di kalangan mazhab kita Syafi'i 24.48 kilogram. Ada pun di sudut mazhab Maliki tinggi lagi, hampir 3 kali ganda, iaitu 97.92 kilogram. Itu mazhab Maliki, mazhab Maliki. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, maka memberi Nasrani 10 qafiz. Bayang tu berapa kilo dia bagi tu. Banyak dia bagi. Barangkali 1 bulan cukup. Dia bagi 10 qafiz ni apa? Gandum. Dan 100 man daripada daging. 100 man daripada daging. Dan 20 dirham. Dan 20 dirham. Dia bagi duit dirham lagi. Dan berkata ia baginya pada tiap-tiap bulan selama ada aku karamah bagi ini bulan. Dia kata, kalau selama mana ada kemuliaan bulan ni, aku akan bagi kepada kamu. Dia kata,
Kalau dia hiduplah, maknanya dia seterusnya aku akan bagi, sebab dia percaya tentang kemuliaan Yaumul Asyura. Semua agama percaya. Agama Samawi ini, sama ada dia Yahudi ke, dia Nasrani, mereka percaya kelebihan Yaumul Asyura. Yaumul Asyura. Bukan Kristian sekarang ni, ini betul-betul Nasrani, ya. Nasrani. Orang Nasrani juga menolong Nabi SAW bagi buah anggur, buah inab, ketika Nabi SAW pergi ke Taif, orang Nasrani. Dia kata selama mana ada kemuliaan bulan ni, kau jumpalah. Maka tak kala adalah pada malam dan tidur qadi yang kata balik-balik kamu ni, mendengar ia akan hatif, satu bisikan bunyi. Hatif ni ya satu suara. Kebanyakan orang-orang ulama-ulama, wali-wali Allah ni, Allah kadang-kadang peringatkan dengan hatif, satu suara. Berkata ia, dia dengar hatif ni, bisikan suara ini, angkat kepalamu. Maka angkatlah kepalanya, maka melihat ia akan mahligai yang dibina dengan satu bandar. Banadir makna bandar, daripada satu bena daripada emas, yang dibina dengan satu bena daripada emas. Maka dia terdapat melihat satu mahligai yang diperbuat daripada emas, dan satu bena daripada perak. Mana satu mahligai diperbuat daripada perak, dan mahligai daripada yakut yang merah, yang nyata zahirnya daripada batinnya. Allahu Akbar. Nampak seperti gelas, yang dalam di luar nampak seolah-olah tak ada dinding, begitu. Begitu cantik. Dan batinnya daripada zahirnya transparent terus, begitu. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini dua mahligai. Ya, ini dua mahligai. Sampai bermimpi, ya Allah, ya Tuhanku, ini dua mahligai. Adakah kedua ini bagi kamu jikalau engkau sampaikan hajat fakir itu? Dia kata, wahai qadi, kalau kamu sampaikan hajat orang miskin yang minta pertolongan kepada kamu, kamu beri bantuan, dua mahligai ini kepunyaan kamu. Hatif ni, dia dengar suara dalam mimpi. Tapi kamu halau orang ni, tak dapatlah kamu. Maka tak kala engkau tolakkan dia, tolak orang fakir tadi, jadilah bagi sianu Nasrani. Lepas kamu tak peduli dia, dia jumpa seorang Nasrani. Sekarang ni habuan bagi orang Nasrani ni. Katanya maka terkejut qadi itu daripada tidur, terjaga dia. Hal keadaannya amat terkejut dan menyeru dengan wail, maka celakalah menimpa padaku, celakalah menimpa padaku. Dan berpagi-pagi ia pada Nasrani, maka dia carilah orang Nasrani yang tolong orang fakir miskin tadi. Maka berkata ia bagi Nasrani, maka dia pun berbincang dengan orang Nasrani ni. Apa dia kata? Jual olehmu akan barang yang engkau perbuat semalam daripada kebajikan. Dia kata jualkanlah segala kebajikan yang telah kau lakukan semalam. Dia pun tak tahu bagi apa kan. Maka katanya, tiada aku jual yang demikian itu. Mana kalau kau bagi, aku bayar balik apa yang telah kau berikan kepada orang miskin yang kau tolong semalam. Aku nak supaya dapat pahala tu, gitu. Dengan barang yang di atas muka bumi sekaliannya. Maka apa yang terlebih elok perniagaan serta Tuhan, maka ia pun mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata sebenarnya aku bermimpi. Ada yang kata bermimpi bertemu dengan Tuhan ni mimpi. Beberapa pandangan ulama kita di kalangan Asy'ariyah membenarkan. Tapi laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bermimpi. Bermimpi bertemu dengan Tuhan, tapi laisa kamitslihi syai'. Maka telah aku bermimpi bertemu dengan Tuhan. Inilah mimpi yang telah memberitahu kepada aku bahawa engkau telah disediakan oleh Allah dua mahligai daripada perak dan emas, kerana kau beri bantu orang miskin
yang mana orang miskin tu minta kepada kamu, dia kata ini kelebihan bulan Asyura. Tu sebab aku minta supaya apa yang kau beri tu aku bayar balik, supaya kebajikan tu bagi kat aku. Maka bila didengar oleh orang Nasrani tentang kelebihan mereka tu, dia kata ini perniagaan Allah, aku tidak akan menjualkannya. Kalau begitulah kelebihannya, mengucap dia kalimah syahadah. Maka ia pun mengucap 2 kalimah syahadah dan menasyid ia. Maka dia pun mengungkapkan syair lah, nasyid. Pada maknanya lebih kuranglah makna dia. Nasyid ni makna dia lebih kurang begini. Diterjemah dalam bahasa Melayu dia kata. Bahasa Melayu. Jangan memijak akan dikau daripada minta sail. Mana kalau orang minta kepada kamu, jangan ditolak begitu. Ataupun jangan memicit. Itu lebih kot. Bukan memijak tu. Memicit ni mana jangan menyempitkan. Jangan sampai orang jadi susah hati. Akan dikau daripada minta sail tu, sail terjatuh. Sail mana orang yang meminta. Maka kekalkan ketinggian engkau bahawa engkau lihat mas'ula. Kekalkan ketinggian kamu apabila kamu melihat akan orang yang mas'ul, yang dipertanggungjawabkan. Mana dipertanggungjawabkan? Kalau kita ini adalah orang yang dimas'ul, orang yang diminta. Mas'ul ni orang yang diminta. Kita ni. Kekalkan ketinggian kamu dengan sebab kamu memberi gitu. Dengan sebab kamu memberi, mas'ul. Mas'ul ni dia ambil kalimah sa'ala. Yas'alu soalan fahuwa sa'il wa zalika mas'ul. Mana enta mas'ul, engkau dipertanggungjawabkan. Mana engkau akan ditanya di akhirat. Itu mas'ul. Engkau dipertanggungjawabkan. Jadi kalimah di ujung ni lam-lam, dari minta sa'il, ujungnya lam. Udah tu melihat akan mas'ula, ujungnya lam juga, mas'ula. Dan ketahui olehmu bahawasanya daripada sedikit sa'ir. Sa'ir ni jadi, sara yasiru, jadi. Sedikit daripada jadi kebajikan yang banyak, maka jadikan olehmu khabar yang didengar jamila. Yang didengar itu adalah indah dan cantik. Jadikanlah hadis-hadis yang kamu dengar, kelebihan Yaumul Asyura ni, kalau kamu amalkan, jadi dan kamu lakukan kebaikan, Allahu Akbar, besar kelebihan yang kamu akan dapat, iaitu mendengar hadis-hadis yang jamil, yang indah-indah dan menunjukkan banyaknya kelebihan Yaumul Asyura ni. Maka didapat akan yang murah, maka mengambil dalil dengan besarnya. Maka didapat akan dermawan, maka mengambil dalil dengan besarnya. Dalil yang menunjukkan bahawa besarnya, banyaknya pahala. Dan melihat akan masamnya itu akan laim yang zalila. Laim ni ialah orang yang tak elok, zalila orang yang celaka. Maknanya, dan melihat orang yang tidak baik, orang yang bermasam muka, maka dia akan dihina oleh Allah sekiranya tidak melakukan kebaikan, terutama orang minta pada Yaumul Asyura. Kita orang yang laim dan lagi zalil. Orang yang laim lagi zalil. Zalil ni orang yang hina lah. Orang yang hina. Sepatutnya tinggikan kedudukanmu pada Yaumul Asyura. Itu lebih kurang diterjemahkan dalam bahasa Jawi lama, syair yang diungkapkan oleh yang diungkapkan tadi oleh orang Nasrani yang telah mengambil syahadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu di antara kelebihan orang yang bersedekah lah. Tak kira lah
bulan Ashura ke bulan lain, tapi ini kelebihan Yaumul Ashura. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyebut, alaika bis sadaqati bima qalla au kasur, lazimilah diri kamu bersedekah walaupun sedikit, wa in qalla, kalau boleh banyak, au kasur, banyak lagi bagus, kalau sedikit pun Allah akan berikan pahala bagi kamu, kerana sesungguhnya orang yang bersedekah tersebut ada 10 kebaikannya. Fa inna fis sadaqah 10 khisalin mahmudatin, kerana sesungguhnya pada sedekah itu ada 10 bahagian yang dipuji oleh Allah. 5 ketika dalam dunia dan 5 ketika di akhirat. Yang pertama, 5 dalam dunia ni, anna fiha tathiran lil mal, sesungguhnya orang bersedekah ini, pada bersedekah itu membersihkan harta, bersihkan harta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'a yahduruhu al-lagw wal halaf wal kadhib syawwibuhu bis sadaqah, sesungguhnya orang berjual beli ni selalu cakap lara-lara dan kadang-kadang bersumpah dan mendusta. Orang jual beli, tak ada orang yang menjual ni dia ikhlas, jarang jumpa. Dia akan cakap semuanya baik, semuanya baik. Kadang-kadang dalam meniaga tak jaga di sudut perkataan, ni lara ketika meniaga ni. Dan begitu juga bersumpah. Ya betul, kalau orang Arab ni suka wallahi wallahi, wallahi wallahi. Kalau kita betul ni, saya tak menipu ni, betul. Jadi bercakap benda-benda begini menyebabkan hilangnya pahala. Maka hendaklah kamu bersihkan perkara tersebut dengan bersedekah. Dan bersedekah terutama orang yang meniaga. Begitu juga kita ni seharian ni seperti meniaga, modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita tak gunakan modal yang Allah berikan, mata, telinga, kaki dan sebagainya, benda yang betul, maka bersihkanlah dengan sedekah, dia kata. Dan yang kedua, anna fiha tathiral badan minaz zunub, kerana sesungguhnya bersedekah itu membersihkan badan kita daripada dosa, daripada dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambillah daripada harta-harta mereka sedekah, kerana sedekah itu membersihkan mereka, dan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhir mana membersihkan, taharah, bersih zahir dan batin, wa tuzakkihim biha, dan ditambahkan, ditaukidkan dan membersihkan akidah mereka, membersihkan kepercayaan mereka. Mana orang mengeluarkan zakat ni bukan setakat zahir dia bersih, batinnya bersih, akidah juga akidah yang sahihah, dengan sebab dia mengeluarkan zakat, dan ataupun bersedekah. Oleh sebab itu ada di kalangan ulama kita menyatakan kalau membayar zakat kena bayar kepada pemerintah, bayar kepada pemerintah, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuz, akhadha ya'khudhu khuz fi amr. Khuz ni ialah perintah. Kalimah khuz ini ialah muzakkar, iaitu dia mufrad dan muzakkar. Kalau akhadha ya'khudhu khuz, khuza khuzu, itu jamak. Mana khuzu, ambillah kamu, siapa-siapa pun boleh ambil zakat. Tapi kalau khuz bila satu mufrad, bermakna pemerintah yang mengambil zakat, Oleh sebab itu tak membayar zakat pada pemerintah boleh diambilkan tindakan. Kenapa? Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran, khuz, pemerintah yang adil, pemerintah yang guna duit zakat ni pada tempat yang sebenarnya. Tapi kalau guna duit zakat ni dipusing kona-kona semua, tu tak boleh. Tak payah keluar zakat. Zakat untuk
8 asnaf, tapi kalau zakat ni buat baju korporat, guna duit zakat pula untuk hari keluarga, buat zakat pula macam-macam pula kan. Zakat untuk orang miskin, untuk 8 asnaf. Jangan nak kona-kona pula benda lain. Kona sana duit zakat. Begitu juga duit masjid kan. Jangan pula AJK guna duit masjid ada baju korporat pula. Ambil duit siapa? Ambil duit wakaf orang. Orang masuk wakaf dalam tabung masjid, sedondon. Maulidur Rasul, sedondon baju. Isra Mi'raj, baju lain. Hari raya, baju lain. Hari korban pula, baju lain. Ambil mana duit? Duit wakaf, haram. Orang wakaf bukan untuk baju korporat kamu. Orang wakaf bukan untuk baju korporat kamu. Orang wakaf untuk masjid. Seronok masjid masuk perarakan Maulidur Rasul tak lama ni. Pakat sekarang semua tempah-tempah baju. Kita kata mana ambil duit ni haji? Duit tabung masjid. Duit masjid haram lah. Dia kata alhamdulillah masuk perarakan Maulidur Rasul, tak payah beli baju dah. Tak payah beli baju Melayu. Dapat 2 pasang Maulidur Rasul sekali, Mal Hijrah sekali. Dapat 2 pasang. Tak payah beli baju hari raya korban dengan hari raya Aidilfitri. Dah ada 2 pasang. Tahun depan pula dapat 2 pasang. Ini kena jaga. Kena jaga, kita mas'ul akan ditanya oleh Allah. Begitu juga duit-duit zakat jangan digunakan untuk baju korporat. Macam-macam baju korporat, 1 tahun sampai 3 baju korporat. Apa benda ni? Haram. Benda yang haram jangan dibuat begitu. Salurkan benda yang betul. Begitu. Benda yang betul. Sebab orang keluar zakat untuk fakir miskin. Orang nak keluar zakat supaya anak-anak yang menuntut ilmu fi sabilillah ini terbela. Kita keluar zakat untuk orang-orang yang mu'allaf ini. Dan banyak 8 asnaf ini. Ini pengurusan yang betul. Pengurusan yang betul, kena betul begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada pula duit masjid untuk perempuan-perempuan marhaban pun dapat sedondon. Marhaban. Duit mana makcik-makcik? Duit masjid contohnya. Tak boleh. Makcik marhaban ni tujuan apa? Dapat baju sedondon. Itu kena ingat. Kena ingat. Mudah-mudahan tak berlaku. Kalau berlaku, kena ganti balik. Sebab itu bukan duit kita. Duit wakaf. Wakaf orang. Wakaf orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Contohnya zakat, katakan zakat. Duit zakat untuk asnaf. Jadi kita duit zakat ni tak payahlah buat banner zakat pula, selamat Taipusam zakat. Mudah-mudahan tak berlaku. Kemudian depa wali Chinese New Year, kemudian selamat pula tahun baru, zakat mengucapkan selamat tahun baru, zakat mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, zakat mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha, zakat mengucapkan Maulidur Rasul contohnya. Katakan begitu. Orang tengok banyaknya banner ni. Zakat aku keluar zakat ni buat banner ke? Orang cakap begitu kan, takut fitnah. Saya tak kata siapa-siapa begitu. Tak ada kata siapa-siapa, takut membawa fitnah. Kalau betul duit zakat diambil daripada orang kata aku keluar zakat, bukan suruh macam-macam banner. Macam-macam kan. Ini juga tanda tanya begitu. Tanda tanya. Maka kita perlu menguruskan benda yang baik. Apabila menguruskan benda yang baik, kita sebagai rakyat tidak boleh mengeluarkan zakat peribadi, mestilah diserahkan kepada pemerintah, kerana pemerintah telah memperbetulkan keliruan sebelum ini
dan orang bertambah percaya dan yakin bahawa sesungguhnya zakat ini telah disalurkan kepada 8 asnaf yang sepatutnya mereka ni dapat, dan keadaan masyarakat pun diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tengok sendiri, berubah kan keadaan orang-orang ni. Anak-anak kita ni memang dapat zakat, tak ada nak pinjam-pinjam, zakat, nama pun zakat, bayar terus, tak payah pinjam-pinjam, nama pun zakat. Ramai orang mengeluarkan waktu zakihim biha. Orang pun kata anak-anak yang belajar sama ada dalam negeri atau luar negeri dapat zakat. Tak payah nak berhutang-hutang gitu. Kalau negeri kita ni dapat contohnya 6,000, alhamdulillah lah 6,000, legalah sikit, dapat 6,000. Setahun 6,000, setahun 6,000. Kalau 4 tahun dapat 24. Kalau orang belajar luar negara pula contohnya dapat pun dapatlah, maknanya mengurangkan sedikit bebanan. Kita pun nak keluar zakat pun tanpa teragak-agak kerana nampak gitu. Tapi kalau banyak-banyak banner ni orang pun teragak-agak. Banyak banner. Jeffrey nak tengok sana banner hari macam-macam. Aku rasa buat banner je, kata baju korporat apa semua. Baju korporat orang pun jadi ini tak ada kena mengena siapa-siapa. Tak ada mengena siapa-siapa, makna bagi keyakinan apabila sedemikian rupa kita wajib membayar. Sebab kita mengeluarkan zakat ni disalurkan pada tempat yang baik. Pada tempat yang baik. Kalau individu ni macam mana? Ada ulama kata menyalahi ayat Al-Quranul Karim, zakat itu dikirakan sah, tapi perbuatan kita itu telah menyalahi Quran. Dan kita dikirakan telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat kepada kerajaan. Sayyidina Abu Bakar tu memerangi orang tu tak keluar zakat. Dia orang ni keluar zakat masing-masing, tidak diserahkan kepada pemerintah. Oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka, kerana pengurusan negara akan jadi kucak-kacir begitu. Tetapi kalaulah diserah pada kerajaan dan keadaan menjadi masyarakat boleh dibangunkan dengan baik, maka kita kena bagi. Tapi kalau keadaan pusat zakat dan juga baitul mal ghairu munazzam, ianya jadi rosak. Kalau baitul mal ni macam-macam sumbernya, bukan zakat saja. Sumber baitul mal ni banyak. Jadi kalau sumber baitul mal ini dalam keadaan diuruskan dengan baik, maka berkewajipan kepada kita taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah dan kena keluar zakat dan juga apa-apa harta yang berkaitan hak baitul mal, maka hendaklah diserahkan kepada baitul mal. Contohnya kalau harta pusaka tak ada orang ahli waris, maka kita serah pada baitul mal apabila baitul mal menguruskan dengan baik. Kita tak boleh pergi kepada zawil arham kecuali apabila baitul mal tidak menguruskan harta-harta harta pusaka ni, tak ada pun dimajukan. Banyak harta atau baitul mal statik gitu aja. Mana baitul mal tidak sistematik dalam menguruskan harta pusaka hak orang Islam yang daripada zawil sepatutnya boleh pergi pada zawil arham. Kita taat pergi pada baitul mal, lapuk begitu juga. Baitul mal ghairu munazzam, dan baitul mal mesti mengambilkan inisiatif membangunkan harta warisan yang telah diberikan supaya orang berkeyakinan dan menambahkan ekonomi orang Islam. Ini dalam hukum fiqh, dalam hukum fiqh gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama mari kita. Dan man itu, apa maksud man? Man ila bi fathil mim wa tasydid an-nun, bersabdu nun tu al-man, iaitu man. Al-man ibarat daripada dua kati Baghdad dan qafis. Apa itu qafis? Tadi kita jumpa qafis, kita jumpa dirham contohnya. Satu dirham di sisi mazhab Hanafi 3.125 gram perak. Satu dirham di sisi ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali 2.975 gram perak. Itu dirham tadi. Jadi kalau dia bagi tadi berapa? 20 dirham, maka 20 kali dengan 2.975 gram perak.
Kalau Hanafi dia lagi berat 3.125 itu dirham. Adapun dinar 4.25 gram. 4.25 gram emas. Itu telah kita bahaskan tadi. Ada gram, ada man, ada lagi satu qafiz. Qafiz. Apa itu qafiz? Qafiz itu ialah 8 makayil. Mikyal. Satu kailah menyamai 16.5 liter. Dia kail timbangan seperti benda-benda yang cair. Qafiz ialah timbangannya kail, satu kailah menyamai 16.5 liter. 16.5 liter. Jadi dia buat satu bekas, contohnya diisikan benda yang cair. Berapa timbangan benda cair itu? 16.5 liter. Itu ialah qafiz. Qafiz bermakna 8 kali 16.5 kalilah 8. Ini semua timbangan dalam Islam. Adapun mandi itu sambung lagi. Kemudian di antara kelebihan orang yang bersedekah, yang ketiga, anna fiha daf'al bala wal amrad. Orang suka bersedekah ni insya-Allah menolakkan bala dan penyakit. Insya-Allah. Syekh, kalau kita tengok ulama-ulama dulu, dia ada satu amalan pula kalau banyaklah penyakit. Kalau dulu lah zaman kalau kita belayam kena berak kapur, mati terus. Satu reban tu habis terus. Berak kapur. Sekarang tak ada sebab kita tak belayam, you know. Jeffrey sempat zaman tu habis semua. Orang sebelah kena buat kita jadi takut. Ada di antara amalan para alim ulama, sama ada Syekh Abdul Qadir, saya pun tak ingat, tapi amalan tersebut ada disebut dalam kitab. Contohnya zaman dahulu kalau kena satu tempat tu kena denggi, oh risau kita, hari-hari orang sembuh rumah kita, berasap-rasap, habis satu rumah. Nak bunuh 2-3 ekor nyamuk kita pula hampir terbunuh. Berasap, petang berasap, pagi berasap. Ulama amal untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit ini dan bala ini dan wabak, zikirnya bunyi begini. Ini saya punya lagu lah. Orang dulu dia tak berlagu. Bunyi dia begini: hayyun qadimun samadun baqi wa lahu kanafun wafi subhanal malikil ma'bud subhanal malikil khallaq hayyun qadimun samadun baqi. Hayyun, Allah hayyun. Allah itu samad. Nama Allah ialah As-Samad, tempat kita bergantung. Samad ni diambil daripada kalimah penuh. Dia tak perlu benda lain. Kalau tak ada ruang langsung, mana dia pepat mantap gitu, maknanya dia tak berhajat pada orang lain. Itu Samad. Tetapi kita berhajat kepadanya. Itu makna Samad. Contohnya kita hanya memohon pada Allah, Allah As-Samad, supaya Allah selamatkan kita. Kalau zaman dahulu kita belayam, nak kembali balik bukan senang. Habis ibunya mati, bapaknya mati, anak-anak habis semua. Biar kapur, nak makan pun tak boleh. Biar kapur tu. Bahaya kita tengok Allahu Akbar. Habis satu uban. Orang jiran pula habis satu uban. Ketika itulah diamalkan zikir ni. Ambil tanah ke ambil air, tabur keling. Alhamdulillah, reban orang kena, reban kita tak kena. Dia baca hayyun qadimun samadun baqi
wa lahu kanafun wafi. Ulama kata asalnya amalan ni ialah supaya kita ni terhindar pada wabak taun, nama dia wabak taun ataupun jenis apa-apa wabak, apa-apa jenis wabak. Zikirnya pendek saja. Hayyun qadimun samadun baqi. Hayyun samadun. Hayyun qadim, Allah itu qadim, kita ini baru. Samadun, Allah itu samad. Baqi, yang kekal selama Allah. Allah boleh kekalkan sesuatu dan Allah boleh hapuskan. Kalau zaman dahulu kita minta Allah kekalkan, ayam kita ni tak mati. Tanaman kita ni okey, makna tak dimakan, tak dimusnahkan oleh babi, kera dan sebagainya. Kita dulu kalau tanam, contohnya keliling ni kita tanam pokok ubi, mengelakkan babi makan tanaman kita. Habis pokok ubi ni dia sapu juga. Kita tanam ubi, ubi habis. Tanam pokok, dia terbalik pokok ni. Allahu Akbar. Hayyun qadimun samadun baqi. Begitu juga kalau wabak ini, contohnya dalam keadaan demam denggi telah menyerang, contohnya Allahu Akbar, jiran kena, belakang kena, kita risau. Amallah hayyun qadimun samadun baqi walahu kanafun wafi. Tempat kita berpaut ialah Allah lah yang mencukupkan segala-galanya. Allah lah cukup segala-galanya. Wafi ni tempat kita, kanafun tempat kita berpaut, tempat kita berpandu ialah wafi, yang cukup Allah. Subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah yang disembah. Subhanal malikil khallaq, maha suci Allah yang menjadikan sesuatu. Hayyun qadimun samadun baqi wa lahu kanafun wafi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil khallaq. Begitu juga anak ni yang suka menangis gitu. Mak siang nak kerja, malam kalau masuk buai nak tidur menangis, nangis. Tok guru saya dulu di Kelantan, kalau orang bagi budak-budak ni, nak bagikan dia ni tidur mana okey kau gitu kan, dia ajarkan zikir tu sambil kau nak tidurkan anak ni. Hayyun qadimun samadun baqi wa lahu kanafun wafi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil khallaq. Hayyun qadimun samadun baqi wa lahu kanafun wafi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil khallaq. InsyaAllah anak ni dia lena dia, insyaAllah. InsyaAllah begitu, InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau amal zikir ni pula, anak-anak ni jadi manja kat kita. Dia jadi manja gitu. InsyaAllah sampai ketua pun dia baik dengan kita. Itu anak-anak ni, untuk menyatukan juga dizikirkan hayyun qadimun samadun baqi, daripada kecil dibacakan hayyun qadimun samadun baqi walahu kanafun wafi subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil khallaq. Malikil khallaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama mari kita tu amalan ulama-ulama dulu, amalan ulama-ulama dulu. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita. Macam-macam dah kita usaha, itu di antara zikir-zikir. Zikir-zikir untuk mengelakkan ataupun minta Allah jauhkan kita daripada bala. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan seterusnya bersedekah ini, bersedekah ini juga ianya idkhalus surur 'alal masakin, memasukkan kesukaan ke atas orang-orang miskin. Mana kita bagi orang miskin jadi seronok. Di antara amalan yang terlebih baik ialah bagi suka kepada orang yang beriman. Afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'minin.
Ini amalan yang terbaik. Oleh sebab itu pada Yaumul Asyura ni tiba-tiba orang Nasrani ni dia bagikan orang miskin ni keperluan, kelengkapan, barangkali boleh cukup tak berapa bulan, kerana dia menyukakan pada orang yang beriman. Maka Allah berikan kepada beliau dapat hidayah. Dapat hidayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Orang bersedekah. Saya dulu ada seorang ni, uncle ni, orang minta derma buat masjid negara ketika itu. Masjid negara. Buat masjid negara. Dia bukan Islam, dia Cina. Orang minta buat masa tu buat masjid negara. Dia bagi derma RM50 zaman itu. RM50 zaman itu. Seri dia kata, banyak dia bang. Tuan Allah. Dia kata kerana Tuan Allah nampak ni. Alhamdulillah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala pandang hati dia bersih kan. Kerana Tuan Allah masjid. Semua ahli keluarga masuk Islam. Allahu Akbar. Allah bagikan kerana lillahi ta'ala. Tuan Allah. Jadi isteri dia kata dulu husband ini bagi RM50 ketika buat masjid negara. Sampai saya tanya, apa bagi sampai RM50? Dulu 5 sen pun boleh dapat. Kita sekolah dulu 5 sen je. Dapatlah bihun kosong. Macam sekarang bihun bodoh. Mi bodoh, mi bihun kan? Kosong begitu. Kosong 5 sen. Tu sebab jumpa duit 5 sen, 10 sen berebut-rebut. Berebut-rebut dulu 5 sen. Zaman kita dulu pun 10 sen besar. RM50 tak tahulah lebih kurang 500 ke sekarang ni. Allahu Akbar. Bukan RM10, bukan RM5, RM50 di zaman itu. Kerana Tuan Allah, dia kata. Allah Subhanahu Wa Taala balaskan keikhlasan ni. Alhamdulillah, semua anak ambil syahadah. Semua Islam. Isteri dia pun Islam. Umur 73 tahun mengucap. Inna Allahu Akbar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ini nak tunjuk makna Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi petunjuk kepada sesiapa. Kalau orang ni ikhlas, maka Allah berikan petunjuk. Sebagaimana dalam kisah kita ni, orang Nasrani ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kerana dia ikhlas. Oleh sebab itu kita tidak boleh tuduh orang ni kafir. Yang tu si kafir. Mana tahu nanti dia nak mati dia masuk Islam. Tu kafir. Tak boleh sebut waktu dia masih hidup. Kenapa? Kerana yang beri petunjuk waktu nak mati ni Allah. Tengok dia yang beriman lebih baik daripada kita. Qala al-musannif rahimahullah. Dan seterusnya yang kelima, berkatnya harta tersebut dan Allah murahkan rezeki. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Mana-mana yang kamu belanjakan sesuatu daripada harta kamu, Allah akan gantikan. Tak ada orang bersedekah ni dia jadi apa-apa. Bersedekah ni macam-macam Allah gantikan. Allah gantikan rezeki kesihatan, Allah gantikan rezeki kebahagiaan, semua Allah akan gantikan yang terlebih baik. Macam-macam rezeki yang Allah beri kita ni. Ada rezeki nikmat, rezeki apa? Rezeki kesihatan. Ni dapat semayang sebenarnya rezeki kesihatan. Ambil minyak cakapak macam-macam, ambil minyak cakapak je. Sapu-sapu dah boleh pergi semayang. Sapu-sapu kat lutut ni pakai minyak gamat je. Pun alhamdulillah ini kesihatan. Ini kesihatan yang Allah berikan rezeki gitu. Dan seterusnya 5 di akhirat. Bahawa sedekah ini pada hari kiamat besok zillan li sahibiha fi syiddatil harri. Dia diumpamakan payung yang memayung bagi orang bersedekah ni dalam keadaan di padang mahsyar begitu panas. Sedekah yang kita sedekah walaupun sedikit, RM10, RM5, RM1, semua ni dia akan jadi payung. Antakuna sadaqatu zillan li sahibiha li syiddatil harri. Dia akan jadi payung. Yang kedua,
anna fiha khiffatal hisab. InsyaAllah di akhirat besok Allah ringankan kita punya hisab ni, Allah permudahkan. Imam kita selalu baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah kami besok dengan hisab yang mudah, tak diperberatkan, ya Allah terus begitu. Dipermudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, annaha tusqilul mizan, timbangan kita ini akan diperberatkan oleh Allah, timbangan yang baik. Dan yang keempat, jawazan ala sirat, dia akan lalu di atas titian sirat mustaqim tanpa ada sekatan. Dan yang kelima, ziyadatud darajat fil jannah, Allah akan tambahkan kedudukan di dalam syurga Allah. Ini kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab kita ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan mengambil iktibar kepada kita. Kalau orang susah minta kat kita ni, jangan tolak-tolak. Barangkali yang datang tu adalah wali Allah, wali mastur nama dia, wali mastur. Kita tak tahu siapa wali Allah ni. Kita agak orang wali-wali ni pakai serban, pakai jubah. Rupanya dia bukan wali. Yang wali ni orang pakai biasa-biasa, yang selekeh-selekeh rupa. Tapi mukanya tidak selekeh, badannya macam selekeh. Tapi jaga solat, jaga semayang. Kita tengok semayang dia jaga, semua dia jaga ni, rupanya dia wali min awliya illah, wali mastur, wali mastur. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi menyebut mengenal wali ni paling payah. Disebut dalam satu kitab Bustanul Arifin, tajuknya Babul Wilayah. Bustanul Arifin, satu tajuk itu Babul Wilayah, bab pada menyatakan tentang wali. Mengenal Nabi senang, ada mukjizat. Mengenal wali ni payah. Oleh sebab itu wali ni macam-macam kategori. Yang paling kita perlu berhati-hati iaitu wali mastur, wali yang tidak diketahui. Maka kita hendaklah jaga. Mudah-mudahan dengan kita memberi bantuan kepada orang yang nampak miskin ni, dia doakan kita, bahagia kita selepas itu. Doa dia tidak dihijabkan oleh Allah kerana beliau seorang hamba Allah yang Allah pilih. Doanya dimustajabkan, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana aftuh bina wajma'an syamlana bihabibilana فعليه السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهو يسقي لنا عند حوض المنى، فهنيئا لنا بجوار الإمام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في النداء جاءنا به يا سعدنا، فأجاب لنا أمتي يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا، به يا بختنا
ووفانا المرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزحام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحفظا ديننا من ديون احمنا واختما بالتقى عند حسن الختام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mudah-mudahan apa yang kita mohon pada Allah, Allah makbulkan. Kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan kedua ibu bapa kita. Alhiqan bainana, pertemulah kita semua ini, kita mohon bersama dengan ibu bapa kita fi maqarris salam, itu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, Darus Salam, ia kekal selama-lamanya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام
وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا وأبداننا والسلامة في ديننا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت، وابعث عليها من قبورنا يا بعيث، وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ni di Surau Duyung, hari Isnin di Masjid Burang, di Burang insyaAllah.